Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 70 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 5,351 kes, iaitu bersamaan dengan 78.47% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 14 Mei 2020 jam 12.30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan, di mana 31 kes adalah di kalangan bukan warga negara Malaysia. Ingin dimaklumkan juga tiada kes import yang dilaporkan hari ini. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,819 kes dan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,350 kes. 1,356 kes. Sehingga kini seramai 16 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah kes tersebut, 4 memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness dan Response Center Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 112 kes, iaitu bersamaan dengan 1.64% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-112 iaitu kes 6,780 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 39 tahun. Beliau mempunyai sejarah kemalangan pada awal tahun ini dan mengakibatkan beliau patah kedua-dua tulang utama di kaki dan sukar bergerak sendiri. Beliau disahkan meninggal dunia pada 12 Mei jam 9.52 malam di ward kecemasan Hospital Tengku Ampuan Afzan Pahang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Adalah dimaklumkan bahawa susulan penularan kes COVID-19 di kalangan peserta Perhimpunan di Seri Petaling, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan pengesanan kes secara aktif dan pendekatan tertumpu kepada madrasah-madrasah tahfiz, iaitu saringan dan pensampelan pelajar, guru dan kaki tangan daripada madrasah dan sekolah tahfiz, sekolah pondok dan kontak-kontak rapat mereka yang berkait rapat dengan perhimpunan tersebut. Sehingga 14 Mei 2020 terdapat sebanyak 6 buah kluster COVID-19 yang melibatkan madrasah dan sekolah tahfiz. 4 kluster ini adalah merupakan subkluster kepada perhimpunan di Seri Petaling, manakala 2 lagi masih dalam siasatan. Kluster madrasah di Solok Duku telah dikenal pasti sebagai kluster terbaru berkaitan dengan madrasah dan sekolah tahfiz. Setakat ini, seramai 107 pelajar, guru dan ahli keluarga telah disaring, di mana 2 kes positif COVID-19 di kalangan 35 orang pelajar. Tiada kes positif di kalangan 10 guru dan kaki tangan madrasah. 2 kes positif COVID-19 di kalangan 62 ahli keluarga, guru, kaki tangan dan pelajar. Status terkini bagi kluster lain-lain madrasah adalah seperti berikut. Yang pertama, kluster madrasah di Sungai Salan, Pahang, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 84. Kluster madrasah di Sungai Lui, jumlah kes yang telah dikenal pasti ialah 172. Kluster madrasah di Air Merbau, Melaka, ada jumlah kes adalah 41. Kluster tahfiz di Lancang, jumlah kes adalah 6 dan kluster madrasah di Penanti, jumlah kes adalah 6.
Sehingga kini seramai 19,209 orang pelajar, guru dan kaki tangan telah dikenal pasti dari sebanyak 370 buah madrasah dan sekolah tahfiz di seluruh Malaysia. Daripada jumlah keseluruhan ini, sebanyak 12,384 sampel telah diuji, iaitu bersamaan dengan 64.5%, dan keputusannya adalah seperti berikut. 635 kes positif COVID-19 telah dikesan dan 10,755 kes negatif COVID-19 dan 994 kes masih menunggu keputusan. Berdasarkan keputusan saringan ini, didapati kadar positif di kalangan kumpulan berisiko ini adalah 5.1%. Jika dibandingkan dengan situasi pada 1 minggu lalu, iaitu 7 Mei 2020, kadar positif di kalangan kumpulan berisiko ini adalah 4.4%. Trend kenaikan kadar positif ini adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan keberangkalian untuk menjangkiti orang lain di kalangan kumpulan ini adalah semakin meningkat. Daripada siasatan yang telah dijalankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, didapati bahawa 96 orang daripada 635 orang yang dikesan positif COVID-19 tidak mempunyai sebarang gejala saluran pernafasan, iaitu 15.1%. Ini seterusnya boleh mengakibatkan penularan COVID-19 yang lebih meluas di kalangan ahli keluarga mereka dan juga masyarakat setempat sekiranya langkah-langkah pencegahan tidak diambil. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan telah membangunkan beberapa saranan berikut seperti pelan tindakan, iaitu yang pertama, pelajar madrasah dan sekolah tahfiz yang sudah pulang ke rumah ibu bapa atau penjaga dimohon menghubungi pejabat kesihatan daerah, klinik kesihatan ataupun hospital saringan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berdekatan untuk menjalani pensampelan dan ujian COVID-19. Yang kedua, pelajar yang belum pulang diminta supaya kekal berada di madrasah atau pusat tahfiz serta menghubungi pejabat kesihatan daerah atau klinik kesihatan saringan terdekat agar dapat dijalankan aktiviti pensampelan dan ujian. Yang ketiga, kerjasama daripada tuan punya ataupun pihak pengurusan madrasah dan sekolah tahfiz juga dialukan untuk menghubungi PKD yang terdekat untuk memberi maklumat yang diperlukan berkaitan pelajar atau kaki tangan di pusat masing-masing agar Kementerian Kesihatan boleh menjalankan tindakan pendekatan tertumpu yang berkaitan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang ramai supaya patuh kepada 3C dan 3W yang sering disarankan oleh kementerian. Elakkan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded space, elakkan kawasan yang sempit, iaitu confined space, dan elak bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, wear. Dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti yang pertama, elak bersalaman dan bersentuhan. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, lakukan aktiviti disinfeksi. Yang keempat, duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting. Dan yang kelima, dapatkan rawatan jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.
Seterusnya, laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 14 Mei. Pusat Bandar Utara, Pasar Borong, Kuala Lumpur telah pun tamat PKPD. Jadi lokaliti seterusnya ialah lokaliti Selayang Baru, tiada pertambahan kes dan jumlah kes positif adalah 52, melibatkan 36 bukan warga negara. Lokaliti kawasan Pasar Jalan Osman tiada pertambahan kes, jumlah kes positif ialah 27 dan melibatkan 2 kes di luar PKPD dan ia juga melibatkan 21 bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, bilangan sampel yang telah diambil dan disaring ialah 37,744 dan bilangan kes yang positif ialah 2,351 melibatkan 5 generasi. Ada pertambahan 3 kes di generasi ketiga. Seterusnya, saringan telah saya maklumkan tadi iaitu daripada 370 saringan sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 14 Mei, jumlah kes yang dikenal pasti ialah 19,209 dan jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 12,384 iaitu 64.5%. Jumlah kes yang positif ialah 635 bersamaan dengan 5.1%. Daripada jumlah 635 pelajar, guru dan kaki tangan yang positif, ingin dimaklumkan yang tidak bergejala ialah 539 iaitu bersamaan dengan 84.9%. Yang bergejala hanya 15.1%. Seterusnya dimaklumkan laporan saringan COVID-19 di 270 pasar sehingga 14 Mei 2020 dan jumlah peniaga dan lain-lain yang telah disaring adalah 34,624. Jumlah kes yang dikenal pasti ialah 34,624 dan jumlah yang disampel dan diuji ialah 25,740 bersamaan dengan 74.3% dan jumlah yang positif ialah 249 bersamaan dengan 0.9%. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara daripada 3 April sehingga 14 Mei 2020. Jumlah individu yang dikuarantin ialah 32,863 dan 24,503 telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan jumlah kes yang positif adalah 360 di mana 271 didapati positif pada ujian pertama iaitu pada hari pertama dan 89 didapati positif pada ujian kedua di hari ke-13. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster yang telah tamat di Malaysia setelah pemantauan selama lebih 28 hari dan tiada kes baru. Kluster tersebut ialah kluster petugas kesihatan Sungai Buloh yang melibatkan jumlah kes 18 orang. Dan kluster kedua ialah kluster Pekan yang melibatkan jumlah kes 22 orang. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 14 Mei 2020. Yang pertama, kluster Pudu ada pertambahan 18 kes menjadikan jumlah kes 30. Yang kedua, kluster Pedas ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 161. Yang ketiga, kluster Madrasah Sungai Salan di Jerantut ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 84. Dan yang seterusnya kluster keempat iaitu kluster Benus ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 4. Lain-lain kluster tiada pertambahan setakat hari ini. Dan saya buka kepada pertanyaan dan soalan, silakan. Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Bernama. Memandangkan kes harian kita masih di tahap 2 digit dan ia dilihat masih terkawal. Jadi untuk musim perayaan yang akan datang ni, apakah bagaimana dengan cuti
petugas kesihatan kita, terutama yang berada di barisan hadapan yang menguruskan COVID-19, adakah cuti mereka akan dibekukan? Kita melihat kepada keadaan semasa. Jadi setiap hari kita memantau kes-kes seharian dan kita akan melihat perkembangan terkini. Iaitu kalau kita lihat setiap hari sekarang ini adalah 2 angka dan kita harapkan kes seharian akan kekal 2 angka. Dan untuk petugas Kementerian Kesihatan dan warga kerja, kita akan melihat bagaimana kita mungkin akan bergilir untuk melaksanakan tugas kita dan juga ada di kalangan mereka pun kita akan memberikan cuti. Jadi sebagaimana kita laksanakan setiap tahun di hospital dan juga di klinik. Jadi kita akan menggunakan kaedah bergilir-gilir. Tetapi apa yang kita hendak tekankan ke sini ialah kalau kita lihat kes kita, PKPB dilaksanakan pada 4 Mei 2020 dan dijangkakan pada 18 Mei 2020 baru kita ada tempoh 14 hari sama ada kita akan melihat pada peningkatan ataupun penurunan kes. Jadi kita akan memantau setiap hari dan juga tindakan kita ataupun sama ada kita boleh melepaskan warga kerja Kementerian Kesihatan untuk bercuti bergantung pada keadaan semasa setiap hari. Dr. Rafidah Berita Harian, semalam kes 110 yang kematian di Rompin tu difahamkan dijumpai mati ketika dia balik berjalan kaki. Boleh Datuk elaborate sikit? Dan kematian hari ini, adakah pesakit tu sebenarnya sememangnya dirawat di dalam ward ataupun dia dah keluar ward dan dia kena jangkitan? Jadi saya jawab pesakit yang kedua dulu, ya, memang dirawat di ward dan dia juga ada penyakit jantung dan jantung bengkak. Jadi daripada sebelum lagi jangkitan. Jadi mungkin ditambah dengan jangkitan dan jangkitan sekarang ni kita dapati iaitu ada 3, iaitu yang pertama komplikasi dia ada 3, iaitu yang pertama ialah radang paru-paru. Kedua iaitu fenomena ataupun darah beku yang boleh terjadi dan yang ketiga iaitu ketahanan tubuh dia kurang. Jadi ada 3 faktor ni boleh menyebabkan kematian terutamanya mereka yang berusia muda. Yang itu yang pertama. Yang kedua, melihat pada kes semalam kematian masih dalam siasatan tetapi dimaklumkan difahamkan yang pesakit tersebut dia telah berjalan daripada Segamat ke dan balik Terengganu contohnya, dan balik Terengganu tetapi meninggal di Rompin. Jadi sebab kematian masih dalam siasatan. Contact tracing Datuk, macam mana nak buat? Contact tracing kita akan laksanakan tempat asal dia iaitu di Johor, iaitu Segamat. Jadi rakan-rakan beliau akan disiasat sebagaimana yang kita laksanakan untuk kes-kes yang lain. Tadi ada ralat sikit iaitu daripada 635 kes yang dikesannya iaitu COVID-19 di kalangan kumpulan madrasah tahfiz, 539 ataupun 84.9% adalah tidak bergejala. Jadi kalau kita lihat kalau kumpulan tahfiz hampir 85% dia tak ada bergejala langsung iaitu asymptomatic. Dan yang bergejala hanyalah 15.1% seperti yang telah saya maklumkan tadi. Jadi kita sekarang ni bimbang kerana pelajar-pelajar tahfiz, guru dan kaki tangan kalau mereka pulang ke kampung mungkin mereka tak ada bergejala, 85% tak ada bergejala. Dan kalau tak ada bergejala mereka ingatkan mereka sihat tetapi mungkin mereka boleh menjangkiti rakan-rakan mereka di kampung ataupun membawa balik penyakit itu dan menjangkiti keluarga. Terutamanya kita bimbang ialah warga mas, ibu bapa mereka ataupun atuk dan nenek mereka. Jadi inilah kita ingin memperingatkan kepada mereka kalau boleh tampil ke depan untuk saringan dan ujian di klinik kesihatan ataupun di hospital di Kementerian Kesihatan Malaysia.
Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Malaysia Kini. Saya ada beberapa soalan. Pertama pasal kluster yang pelajar IPT yang balik. Kalau boleh nak dapatkan clarification berapa banyak kes so far yang telah dikesan dan adakah mereka ni tidak disaring sebelum dibenarkan pulang ataupun ada dibuat? Okey. Yang kedua tadi berkaitan dengan soalan mengenai kematian hari ini yang mangsa yang ada patah kaki tu. Mana maksud itu adakah punca jangkitan itu di hospital semasa rawatan dan adakah telah dikenal pastilah bagaimana jangkitan sebagainya. Dan lagi dua soalan adalah mengenai madrasah. So far daripada berapa ratus madrasah yang telah dikenal pasti setakat ini, berapa banyak yang tampil secara sukarela sendiri untuk dikenal pasti dan berapa banyak lagi yang dijangka oleh KKM yang berada di luar sana yang masih belum tampil. Dan kalau diikutkan daripada 19,209 orang pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti ni, bilangan ni adalah daripada pelajar, guru dan kaki tangan lah. Jadi adakah jumlah kes, macam tengok 635 kes positif, ada tak kes yang dikesan di kalangan ahli keluarga pelajar yang telah pulang, pelajar madrasah? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat kes 110 masih dalam siasatan kita lah. Jadi kita akan melihat kepada rekod-rekod dan juga rakan-rakan si mati inilah untuk kita ambil tindakan seterusnya. Yang kedua, kluster iaitu IPT. Kalau kita lihat ke IPT, mereka disaring, diberi saringan kesihatan tetapi bukan dilaksanakan ujian COVID-19, hanya saringan kesihatan. Melainkan kalau mereka ada gejala baru kita menjalankan saringan. Sebab mereka telah di kuarantin untuk lebih kurang ataupun diasingkan lebih pada 4 minggu. Jadi dalam konteks 4 minggu, kalau mereka tak bercampur dengan orang luar, jadi mungkin mereka seolah-olah telah dikuarantinkan. Jadi dalam kes ni kita ada 5 kes keseluruhan. 2 kes ialah pelajar diopsi dan mereka pulang ke kampung dan didapati ada gejala dan kita buat swab positif. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ni ialah pelajar-pelajar yang di kampus tersebut masih kita kawal, asingkan dan kita menjalankan kontak tracing dan juga menjalankan swab. Jadi besar kemungkinan ada juga 3 mereka ni ada terdedah kepada pekerja-pekerja yang dalam kampus tersebut walaupun mereka di kuarantin, tetapi pekerja di kampus mungkin keluar masuk ya. Yang kedua ialah kes di Unimas, ada 3 pelajar yang juga didapati positif dan kita telah iaitu kluster yang baru 3 pelajar dan kita juga menjalankan kontak tracing kepada pelajar-pelajar di kampus tersebut, tetapi kita percaya mungkin mereka terdedah di kafe dan sebagainya. Jadi penyiasatan sedang dijalankan, tetapi apa yang pasti ialah mereka yang ada gejala kita akan melakukan saringan dan swab dan dan juga kita akan asingkan mereka iaitu ataupun kuarantinkan rakan-rakan mereka yang terdedah kepada kes-kes yang positif. Dan yang ketiga, siasatan mengenai kes yang tadi itu, kes tersebut bukan mendapat jangkitan daripada hospital, iaitu dari rumah. Jadi dirawat di hospital, tetapi apa yang pasti ialah kita masih melihat kepada menyiasat kepada kes tersebut, tetapi mungkin dalam situasi ini kalau kita lihat komplikasi dia tinggi, iaitu dia ada sakit jantung yang pertama, lepas tu mungkin kalau dijangkiti COVID-19 menyebabkan saluran pernafasan ataupun radang paru-paru dan juga besar kemungkinan ada fenomena darah beku, iaitu kalau darah beku sebab pergerakan dia terhad dan juga kalau virus tu menyerang endotelial ataupun saluran darah dan boleh menyebabkan thromboembolic phenomenon.
Jadi ini mungkin adalah salah satu komplikasi daripada jangkitan COVID-19. Madrasah setakat ini kita telah kenal pasti 370 madrasah. 120 madrasah ialah berkaitan dengan jemaah tabligh, iaitu di mana kita dah pasti 120 madrasah tersebut telah dikunjungi oleh jemaah tabligh lebih pada 5 kali. Dan yang lain tu, tambahan daripada tu ialah madrasah-madrasah yang lain. Jadi kita ada 370 madrasah dan saringan sedang dijalankan, dan kita dimaklumkan ada lebih pada 1,000 madrasah persendirian yang belum lagi tampil ke depan untuk menjalankan saringan. Jadi apa yang Kementerian Kesihatan ingin menyuruh kepada pengurusan madrasah-madrasah persendirian untuk menghubungi PKD ataupun Kementerian Kesihatan supaya tindakan saringan dapat dijalankan kepada pelajar-pelajar tersebut. Ada pelajar tersebut yang duduk di madrasah dan kita boleh saring dan didapati ada yang positif. Ada pelajar yang telah pulang ke rumah mereka, dan juga kita dalam daripada 120 madrasah tersebut kita akan kesan pelajar tersebut. Kalau pelajar tersebut positif, kita akan saring keluarga juga. Jadi keluarga dan pelajar di madrasah tersebut kita akan saring. Jadi apa yang penting sekarang ni, kebimbangan kita ialah semasa musim perayaan, dan kalau pelajar-pelajar tahfiz pulang ke kampung, dan juga kalau mereka ialah tak ada gejala, asymptomatic, iaitu 85% daripada mereka asymptomatic, besar kemungkinan mereka boleh menjangkiti warga emas dan mereka ataupun mereka yang terdedah kepada pelajar tersebut. Jadi Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan kepada mereka yang pulang ke kampung bersama dengan keluarga, pastikan penjarakan, iaitu amalkan SOP penjarakan, pastikan sentiasa cuci tangan, kalau boleh pakai mask kalau ada gejala, dan juga amalkan elakkan daripada perhimpunan. Iaitu kalau kita berhimpun antara keluarga pun boleh berjangkiti. Jadi yang tu kalau asymptomatic, kalau ada sentuhan dan salaman, cium dan sebagainya, boleh menjangkitkan virus tersebut kepada mereka yang berusia contohnya. Jadi mereka lebih terdedah, dan juga komplikasi pada warga emas adalah lebih dahsyat dan tinggi. Itulah nasihat kita kepada semua yang akan balik kampung, dan kalau boleh elakkan daripada mengunjung semasa hari raya, dan yang pasti ialah dalam kalangan keluarga juga kita kena ambil langkah-langkah pencegahan dan memutuskan penularan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Assalamualaikum Dato'. Emir Zainul from The Edge. We understand that the ministry has successfully managed to bring up the testing capacity to 20,635 tests per day. May we know the average utilization rate of these testing facilities, maybe for the past few weeks? Also, given this high level of testing capacity, and we can see that there's less areas under EMCO, under enhanced MCO, and also the fact that there's only 4 red zone areas left in the country. Is the ministry now considering to do mass testing in these red zone areas? Thank you. Thank you very much. If you look into our capacity of testing in our labs, at the moment we have 45. Before was 44, and then there's one more hospital, IKN, came in, and then we have 45 labs we are able to test. The capacity at the moment is 26,673, and yesterday we did 25,106 sample, and so 94%. What is more important is that we have the capacity to test. But if we want to test, we are using the opportunity in terms of our capacity of testing for our targeted approach. There is the targeted group. So we have identified 8 targeted groups. One is the tabligh group, second is the tahfiz, third is in the PKPD and our clusters, and fourth is the pasar, and the fifth we are looking into warga emas, and then the sixth now we are looking into
foreign workers, for example. So that is also our cluster group. 7, there's our pasar, for example, the market. So we are doing that as well. So and the last is the healthcare workers. So we are also looking into our healthcare workers. So now the test that we have, the capacity that we have, we will focus into these areas. This 8 targeted group. So that is our focus, rather than to test everyone. But if you were to test everyone, the next question is, how often do you test? Because if you test everyone and then you isolate them, that's fine. But they are still exposed in the community, and the virus is in the community. So that's the next question, how often do you want to test them? So instead of testing everyone, so we focus into our targeted group. And you have shown that, for example, in MCO 1, 2, and 3, we are using the same approach and shows results now. So we show, obviously we managed to flatten the curve, and we have won the battle, but we have not won the war yet. So what is more important is that today, because of our new strategy, that is actually CMCO, we started in May 4th, and we hope that the new strategy, we need the public to come together with us and to take the necessary precautionary measures and follow our SOP. So if the public can comply with the SOP, then rest assured that we can actually bring down the curve, bring down the R0 further. So today our R0 from 3.55 before the MCO, and today is 0.3. So it's up to us now whether the R0 can be brought down further or it will increase in time. So we are monitoring the daily cases and our compliance in terms of the social responsibility, social discipline, and social compliance to the SOP that have been given by the Ministry of Health. Just to add one last question. On foreign workers, seeing that not all foreign workers are under EMCO right now, and now we are implementing conditional MCO, do you think that poses a high risk for foreign workers because they are exposed to the community? That's true. Now foreign workers now is one of our targeted group, right? So, but we only target them in the red zone. So, for example, in Kuala Lumpur and Selangor, these are the areas. So we will screen them. And we also encourage the employers, for example, to do the screening for their employees, and also the foreign workers. But foreign workers in, say, in Perlis, for example, they have there's a green zone, and more than 2 weeks they have no cases and all that. So not necessary for us to do the screening. But if the employer wants to do the screening, by all means. But for us in the Ministry of Health, we target in the red zone and mainly for the construction worker, because now it's among the construction workers. Other foreign workers, there's no outbreak there. So for example, maid, if there's no outbreak because he's living with us. So I think this is where we look into high impact, reasonable cost and good outcome. This is our strategy, rather than test everyone, and we do not know how frequent do you want to test. So although we have the test available, but we are not embarking on test for everyone, but we are using the resources that we have to target high impact, high outcome, reasonable cost. Okey, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.